Saya nak sebut tentang satu keadaan yang berlaku pada zaman Sayyidina Ali, iaitulah Sayyidina Ali dibunuh ketika solat subuh oleh seorang lelaki, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi seorang lelaki yang bernama Abdul Rahman ibn Muljam. Dan dia ni pada zaman Sayyidina Umar, ini hak bunuh ni bukannya munafik ke yang ataupun yang memang kita kenal sebagai penjenayah besar. Seorang ahli ibadah, bahkan pernah dilantik oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar untuk menjadi guru Quran yang dihantar ke Mesir. Dipilih, maksudnya seorang yang mahir dalam bacaan Quran, seorang ahli ibadah tetapi kurang pemahaman agamanya. Seperti yang disebutkan oleh para ulama, sehingga beliau terkesan dengan kumpulan Khawarij ketika itu yang ekstrim dalam mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pendapat tidak berasaskan kepada kefahaman agama yang betul. Ekstrim begini akan merosakkan masyarakat Islam secara individu dan secara berkelompok kepada pemegang pendapat tersebut. Akhirnya beliau mengambil keputusan, Abdul Rahman ibn Muljam ini, untuk bersetuju dengan kumpulan Khawarij, yang majoriti Khawarij ini adalah mereka yang jahil. Majoriti Khawarij ini, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhum, mereka tidak mempunyai kefahaman agama yang betul dan mendalam. Bahaya. Akhirnya Abdul Rahman ibn Muljam sendiri yang kurang kefahaman agama yang kukuh, terpengaruh dengan desakan hasutan Khawarij ketika itu. Dia berpendapat bahawa Sayyidina Ali salah, batil dan perlu dibunuh, dan siapa yang membunuh Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akan mendapat pahala syahid. Maka Abdul Rahman ibn Muljam mengambil tugas itu dan membunuh. Ketika pedang beliau menusuk badan Sayyidina Ali, beliau membacakan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di kalangan manusia ada yang mengorbankan diri mereka untuk mendapatkan redha Allah. Maksud ayat ni surah Baqarah ayat 27, mengorbankan diri mereka untuk mendapatkan redha Allah. Jadi Abdul Rahman bin Muljam ni, dia menganggap diri dia dikorbankan untuk membunuh Sayyidina Ali, yang pastinya kalau bunuh Amirul Mukminin ketika itu, orang kata risiko yang besar lah, membunuh pemimpin nombor satu dunia Islam. Jadi dianggap dia berjihad, wallahu raufun bil ibad. Maka dia salah faham ayat tersebut dan salah faham dengan pendirian yang diambil oleh seorang sahabat yang bernama Ali ibn Abi Talib, yang mana pendirian yang diambil oleh Sayyidina Ali ketika itu yang tidak dipersetujui oleh Khawarij, bahkan pendirian itu telah pun dipersetujui oleh ramai di kalangan sahabat-sahabat yang alim. Jadi disebabkan kurang pemahaman agama, maka dia mengambil keputusan untuk membunuh manusia yang terbaik, yang keempat di kalangan umat Nabi SAW. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib ini, dari segi fadail, kelebihan dia, di kalangan 100,000 lebih para sahabat Nabi, yang paling banyak keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Fadail dia lebih banyak, paling banyak sekali. Jadi
Dengan sebab itulah kita perlu dengan mendengar bersama dengan kumpulan para ulama yang ramai. Apa yang saya nak sebut dalam sesi ini ialah saya sangat sedih melihat beberapa orang ustaz pendakwah di Malaysia ini khususnya yang menulis. Saya sempat baca. Yang pertamanya menulis bahawa COVID-19 ni adalah agenda syaitan dan kita sepatutnya lebih takut kepada Allah dan jangan ikut pihak berkuasa yang takutkan virus ini lebih daripada takutkan Allah. Ayat tu secara zahir nampak betul. Dan seorang lagi ustaz juga tulis artikel yang panjang, kemudian diviralkan. Saya pun dapat. Orang tanya saya, ni macam mana ni ustaz? Kan? Saya tanya, macam mana apa ni artikel ni? Saya pun baca artikel tu, ustaz tu kata tak perlu kosongkan masjid. Kerana masjidlah tempat yang paling selamat sekali. Masjid ni ialah rumah Allah. Siapa yang suruh kosongkan masjid itu adalah orang yang nak menutup syiar Islam. Nampak ayat bunyi macam power tak? Bunyi macam power kan? Kenapa kesemua para ulama muktabar di dunia ataupun di Malaysia, kumpulan ulama-ulama di setiap negeri yang dianggotai oleh ahli-ahli majlis fatwa yang alim-alim, mereka semua setelah berbincang, bermesyuarat berdasarkan dalil-dalil secara umum ataupun khusus, berdasarkan qawaid-qawaid fiqhiyah, mereka mengeluarkan pendapat setelah mengambil kira pandangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu yang diajarkan. Banyak dalam kitab fiqh kalau kita tengok, sebahagian penyakit kena tanya doktor pakar dulu. Kalau kawan ni puasa, mudarat tak puasa Ramadan dia? Kalau doktor kata mudarat dengan penyakit dia ni, maka boleh untuk tidak berpuasa dan kemudian ganti nanti. Refer. No? Perjalanan inilah, disiplin ilmu inilah yang diambil oleh para ulama muktabar yang mempunyai kefahaman agama yang jelas, membimbing masyarakat. Tiba-tiba keluar ni yang ustaz-ustaz ni yang menyedihkan saya lah. Nah, keluar, jangan takut, tak payah takut sangat virus ni, kena takut, hanya takut Allah saja. Memang pun betul. Seperti mana Ibnu Muljam tadi, bila dia kata kami beriman dengan Allah, kami berjuang dengan nama kitab dan hadis, kami membunuh sambil baca ayat Quran apa semua waktu bunuh tu. Nampak seperti betul berjuang kerana Allah, berjuang untuk Allah. Tetapi mempunyai kefahaman yang silap kepada nas. Tak faham nas dengan cara yang mendalam, membuatkan kita mengeluarkan pendapat yang sungsang dan membahayakan masyarakat. No? Al-maslahatul ammah tuqaddam 'ala al-maslahatil khassah. Maslahah masyarakat umum mesti didahului daripada masalah orang persendirian. No? Hak geng yang panjat pagar nak mai semayang juga dalam masjid. Orang tak pergi semayang nak panjat pagar mai juga. Pasal apa ni ada orang duk bagi semangat ni. Buat takut virus, kena takut Allah saja. Panjat pagar. Buka kunci juga. Mai semayang juga, duduk ramai-ramai juga, boleh menyebabkan tersebar penyakit yang menyebabkan satu mudarat yang besar. Sedangkan ulama dah sepakat ad-dararu yudfa'u biqadri al-imkan. Ulama bahas darar ataupun mudarat itu mesti dihindari seboleh mungkin. Majlis ulama, ahli-ahli majlis fatwa dah rujuk dengan KKM macam mana dengan penyebaran wabak ni, jangkitan wabak ni setakat ni. Adakah sudah sampai masanya untuk tidak berhimpun di tempat? Ya, KKM kata ya, memang dah sampai masa. Maka para ulama pun berbincang dan mengeluarkan fatwa bahawasanya perlu dikosongkan aktiviti masjid setakat ini, dan Kedah mengambil keputusan yang sama.
tidak ada Jumaat pada minggu ni, dan minggu ni lah, minggu lepas tak ada, dan minggu ni pun tak ada Jumaat juga. Kemudian kita tunggu nanti keputusan yang seterusnya. Patuh kepada pemerintah selama mana tidak berlanggar dengan syarak. Biqadril imkan, qawaid yang fiqhiyah tadi ni, kemudaratan perlu dihindari seboleh mungkin itu digariskan secara jelas. Hanya ketua keluarga sahaja yang keluar, kalau nak keluar pula pakai penutup hidung dan mulut. Elakkan bersalaman dengan orang lain, jarakkan kedudukan anda bila duduk ramai-ramai. Pulang segera apabila selesai urusan. Itulah garis panduan sempurna yang diajarkan oleh para ulama. Maka saya nak pesan, bila jadi keadaan yang macam ni, yang meruncing macam ni, yang hampir kepada darurat macam ni, bersamalah dengan para ulama yang rabbaniyin, yang insya-Allah pendapat dan fatwa mereka akan dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. La tajtami'u ummati ala dalalah, tidak akan bersepakat umat ini di atas kesesatan. Dengan sebab itu, saya menasihatkan diri saya dan kita semua untuk sama-sama ikut panduan yang digariskan oleh para ulama, supaya kita tak terkeluar daripada lingkungan yang salah, memudaratkan orang lain, dan supaya kita, setiap tindakan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala.